Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kalau tak silap saya, Ramadan ke berapa? 17 atau ke 16. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat menyambut bulan Ramadan. Dan tak lama lagi bulan Aidilfitri pula akan tiba. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak semakin hangat, semakin panas tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan debat perdana di antara Najib Razak dan Anwar Ibrahim juga menjadi satu yang trending sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tak akan berani dan sebagainya. Tetapi bagi saya, beliau tetap akan berani. Beliau akan berani berani untuk berlawan dengan Anwar Ibrahim. Kita lihat sejalan nanti tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ada satu kolom daripada Malaysia Kini yang saya ingin kongsikan kepada semua pembaca, semua penonton dan juga subscriber, viewer di dalam channel saya. Ada satu kolom tulisan daripada Malaysia Kini yang diterbitkan pada 18 April 2022 pukul 10 malam barulah diterbitkan artikel ini. Tajuknya luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Saya terkejut dengan tajuknya dan sangat terpikat untuk membaca. Bertajuk kolom Apabila Najib Mengambil Wuduk. Ditulis oleh Wan Ji Wan Husin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bacakan bagi kamu. Baru-baru ini tersebar video bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil wuduk dengan mencelup tangan ke dalam gayung. Tidak sedikit yang menyindir Najib kononnya cara itu salah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat dulu waktu sekolah menengah saya ada juga tanya-tanya kawan bagaimana orang Islam mengambil air wuduk dan sebagainya. Jadi saya tak nak bicara pasal air wuduk, macam mana cara, macam mana hukum haram dan sebagainya, harus, wajib dan sebagainya. Tapi saya hanya tahu dan saya yakini bahawa mengambil air wuduk itu ada caranya yang patut untuk diikuti. Ada cara yang betul, ada cara yang salah, ada yang cara yang sah, ada yang cara yang tak sah. Okey, jadi mungkin itulah yang telah disindir-sindir oleh para netizen tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun begitu, saya tak ada tengok video itu. Jadi saya pun tak tahu, saya hanya berkongsi kepada kamu artikel tersebut. Ditambah oleh artikel itu, setelah saya melihat, saya dapati tindakan Najib yang berwuduk dengan cara mencelup tangannya ke dalam gayung air itu tidak ada apa yang perlu dianggap salah. Bahkan saya anggap tidak perlu menjadi isu, kata artikel itu. Okey, saya berhenti dulu sebentar kerana ada sedikit urusan dan kita sambung semula sebentar lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu kamu komen dulu Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya betul jugalah apa yang dikatakan oleh penulis ini, iaitu untuk isu mengambil air wuduk tidak perlulah menjadi isu yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, wuduk yang Najib lakukan itu mengikut mazhab selain Syafi'i, bahkan amat selaras dengan mazhab Maliki, kata penulis itu. Isu itu dalam fikih Islam disebut sebagai air mustahkamal. Air mustahkamal dalam istilah fikih bermaksud lebihan air wuduk atau mandi wajib yang kurang daripada kadar 2 kola.
Dalam mazhab Syafi'i, air itu tidak boleh digunakan untuk berwuduk lagi. Jika berwuduk juga, maka wuduk dianggap tidak sah. Hanya mazhab Syafi'i menganggap begitu. Sedangkan dalam mazhab selainnya tidak menjadi sebarang masalah pun. Dengan ini difahami, tindakan najib berwuduk itu dikira sah jika dilihat dari sudut mazhab selain Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia bahkan di banyak tempat di dunia ini beragama tidak berasaskan kepada rasional, hujah serta keterbukaan. Ramai yang sangat beragama secara sentimen. Orang menjadikan wuduk Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai isu kerana Najib musuh politik mereka. Apatah lagi Najib terpalit dengan skandal 1MDB yang menjadi wacana rakyat Malaysia sejak PR yang lepas. Anda yang melakukan wuduk cara Najib itu adalah Mat Sabu atau Anwar Ibrahim, saya tidak tolak kemungkinan ada orang amanah atau orang PKR akan bangkit pertahankan tindakan tersebut, katanya. Saya kira cara beragama begini adalah sesuatu yang tidak sihat. Ia tidak membijakkan umat dalam beragama. Ia adalah projek membodohkan umat dalam beragama, kata penulis ini. Tambahnya lagi, selagi mana seseorang itu manusia, pasti dia boleh melakukan kesilapan. Sesempurna manapun manusia itu pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Sama ada disengajakan atau tidak, manusia tidak boleh elak daripada melakukan kesilapan. Dengan sebab itu, jika ada seseorang ulama mengeluarkan suatu pandangan, kita tidak wajar membutakan akal kita dalam melihat pandangan tersebut. Jika ulama itu dari geng kita, andai ada kesalahan pada pandangannya, kita perlu kata itu salah. Jika ulama itu bukan dari geng kita, andai perbuatannya benar, kita perlu katakan bahawa itu benar. Saya kadang-kadang pelik. Kadangkala rasa pelik orang pro-salafi yang anti asyairah membuatkan dia tidak nampak sebarang kebaikan dan kebenaran hujah ulama asyairah. Maafkan saya, tak reti nak sebut. Demikian juga orang yang pro asyairah dan anti salafi gagal nampak kebaikan dan kebenaran hujah pihak salafi. Kalau seseorang itu anti Ibni Taimiyah, dia anggap apa saja yang datang dari Ibni Taimiyah salah. Tidak ada yang benar kecuali semuanya salah berakal. Bagi orang yang pro Ibni Taimiyah pula, dia anggap semua yang datang dari Ibni Taimiyah adalah benar sehingga kan tidak ada yang salah. Cara beragama sebegini berasaskan kepada ta'zub. Sedangkan takzub adalah antara perkara yang tidak disukai oleh agama. Pada saya, cara beragama yang baik adalah hujah, katanya. Jika sesuatu pendapat itu bertepatan dengan kehendak hujahnya, masuk akal dan tepat dengan kaedah pendalilan, maka pendapat itu perlu diterima. Saya berpendapat cara melihat agama dalam masyarakat kita di Malaysia, mungkin juga di seluruh dunia, perlu diubah. Kita perlu ajar umat beragama dengan melihat kepada kandungan yang diperkatakan, bukan siapa yang berkata, katanya lagi. Kita perlu melihat kebaikan sebagai kebaikan, walaupun ia datang di kalangan yang bukan geng kita. Kita perlu melihat kejahatan sebagai kejahatan, walaupun ia datang dari kalangan geng kita sendiri. Ditulis oleh Wan Ji Wan Husin, iaitu seorang pendakwah dan penulis. Ditulis oleh Wan Ji Wan Husin, iaitu seorang pendakwah dan juga seorang penulis. Tuan-tuan dan puan-puan, sila maklum bahawa tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini. Dan tulisan ini juga tidak semestinya mencerminkan pendirian dan pendapat daripada channel ini, The Twin TV. Kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita teruskan perjalanan. Semoga semuanya selamat dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.